أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8 baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Ta'ala dengan bahawa tiada kita bangsakan, tiada kita sandarkan, tiada kita letak segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan pada maqam mengajar, maqam ta'lim, melainkan pada maqam mengajar. Tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana taswir ataupun rupa beradab tu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bahawa ini dipanggil beradab, tiada kita bangsakan, tiada kita sandarkan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dipanggil beradab serta Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan pada maqam mengajar. Maqam mengajar ni ketika kita nak ajar berkaitan dengan pegangan. Maqam mengajar ni bukan semestinya kita duduk atas meja mengajar kitab, bukan. Maqam mengajar ni kita nak cerita, nak ajar akidah kepada anak kita. Tu maqam mengajar lah tu. Walaupun kita duduk atas meja mengajar kitab, tetapi kalau yang kita ajar tu bukan nak cerita bab pegangan baik jahat qada Allah, pun tak boleh nak sandar kepada Allah Ta'ala juga. Kita dalam mengajar, tapi kita mengajar ni walaupun ilmu akidah yang kita mengajar, tapi bukan ilmu akidah yang berkait dengan iradah Allah, kehendak Allah, perkara baik dan jahat, bukan. Kita dah ajar pegangan lain. Tiba-tiba kita ajar tu salah. Boleh tak kita nak sandar salah kita dalam mengajar tu kepada ketentuan Allah? Tak boleh. Ini maqam mengajar ni, ilmu yang kita sedang mengajar pula ilmu akidah, ilmu tauhid. Sekalipun yang kamu ajar tu bukan bicara hak ni, hak bab iradah Allah, menentukan akan baik dan jahat. Kita mengajar akidah sekalipun dalam bicara bab lain, kesalahan kita boleh nak sandar kepada Allah? Tak boleh. Madat ni. Jadi maqam mengajar ni kita nak ajar bab pegangan rukun iman yang keenam, baik jahat, qadar dan qada Allah. Tu maqam mengajar. Sama ada kedudukan mengajar ni dengan kita dengan anak kita, itu mengajarlah orang panggil. Madat ni. Sebab tu orang berceramah pun dia habis ceramah yang baik daripada Allah,
yang buruk daripada kelemahan saya sendiri. Tadi dia berceramah. Pada ni mengajar. Ceramah dia tu kalau kita kata ada tajuk, ada penekanan bab akidah juga dalam ceramah dia tu. Tetapi kenapa di hujung dia ceramah tu yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya sendiri? Sebab dia bukan mengajar dalam bab hak rukun iman yang keenam, qadar qada, baik dan jahat. Bukan macam dalam kita sekarang ni. Kita duduk bicara hak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Kita duk tajuk sifat yang ke-8, sifat iradah. Sekarang kita duk ditajuk ta'alluq iradah. Ta'alluq iradah tanjizi qadim. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan sekalian perkara yang berlaku tu. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan sekalian perkara yang berlaku pada azal. Atau ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, kita bicara dah terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah menentukan, menetapkan segala-gala perkara pada azal, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Ni tajuk kita. Boleh ceritalah. Perkara jahat, qadar dan qada Allah. Perkara jahat, qadar dan qada Allah. Bolehlah kita cerita sebab tajuk dia dah ni. Jadi kena fahamlah pula. Melainkan pada makom mengajar ni, mengajar hak berkaitan dengan hak iradah ni, ketentuan Allah pada azal, baik dan jahat. Ataupun kita nak mengajar hak rukun iman yang ke-6. Hak rukun iman yang ke-6. Itu dipanggil makom mengajar. Pada makom mengajar ni kita kena sebutlah. Sebab orang tidak akan faham kalau kita tak sebut. Ada ni. Ini panggil melainkan pada makom mengajar. Jadi terdahulu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, perkara mumkinun, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, adalah datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Apa yang Allah telah tentukan muwafaqah dengan ilmu. Apa kita pergi kepada ilmu. Jadi baik jahat yang berlaku ni Allah Ta'ala telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan pada azal iradah muwafaqah, selaras, seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia menafikan iradah Allah pada perkara jahat. Perkara baik datang daripada iradah Allah. Perkara jahat tidak datang daripada iradah Allah. Hanya Allah mengetahui jua. Itu Mu'tazilah. Kita tak. Baik ke jahat, iradah dan ilmu. Baik jahat, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah muwafaqah, selaras dengan ilmu Allah yang mengetahui segala-gala perkara pada azal, pada sedia kala. Ini kita ahli sunnah. Hak Mu'tazilah ni perkara baik, iradah dan ilmu. Perkara jahat, iradah tidak ada. Allah tidak menentukan seseorang melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah hanya mengetahui. Ini akidah Mu'tazilah, akidah yang terpesong daripada akidah yang sebenar. Bercanggah daripada jelas nyata di rukun iman yang ke-6 yang Nabi SAW bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu jelas nyata. Dan engkau beriman, Nabi kata, dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, baik ketentuan dan perbuatan Allah, jahat pun ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak jelas di rukun iman yang ke-6. Tapi Mu'tazilah walaupun jelas nyata di rukun iman yang ke-6, tapi Mu'tazilah ni lebih kepada logik akal. Tahsinul aqli.
Dia lebih kepada nilai kau akal. Benda tu benda baik dinilai kau akal. Benda tu benda buruk khabih dinilai kau akal. Jadi sekarang ni akal boleh terima ke tak? Kufur dan maksiat datang daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akal tak boleh terima lah. Sebab kalaulah kufur dan maksiat datang daripada kehendak Allah, ketentuan Allah, berlaku kekufuran dan maksiat, seseorang akan dihukum di hari akhirat. Kenapa seseorang dihukum di hari akhirat? Kerana kufur maksiat atas dunia. Kenapa kufur maksiat atas dunia? Kerana ketentuan Allah. Jadi ketentuan Allah, patut Allah menghukum pula atas kita. Seumpama tu zalim tu. Zalim lah seumpama tu. Maka Mu'tazilah tetaplah kalau berpegang Allah zalim kafir. Jadi Mu'tazilah memanglah berpegang Allah tidak zalim, maka Allah tidak menentukan perkara jahat. Lagi kat tu. Kalau Allah menentukan perkara jahat berlaku, kemudian dihukum di hari akhirat, zalim Tuhan. Tuhan zalim ke tak? Tuhan tak zalim. Dia tak zalim, Tuhan tidak menentukan perkara jahat. Tu je. Hak akal Mu'tazilah. Ni akidah yang sesat, yang khilaf ulama akidah seumpama ni, sama ada akidah ni fasik lagi mubtadi' ataupun akidah ni kafir. Pandangan Ta'if meletakkan akidah ni kafir. Pandangan Mu'tamad dia tak letak kafir. Dia letak akidah yang fasik lagi mubtadi', akidah yang berdosa besar, dan akidah yang bid'ah. Bid'ah ni perkara yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi. Jadi hak pegangan Mu'tazilah ni perkara jahat bukan datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Hak tu tak ada, Nabi tak bawa akidah tu. Direka akidah tu. Dipanggil akidah yang bid'ah. Bid'ah i'tiqadiyah. Ini bid'ah yang sesat, balasannya api neraka walaupun tak hukum kafir sekalipun. Kemudian atas pandangan Mu'tamad, akidah Mu'tazilah ni dosa besar. Dosa besar ni lebih besar daripada dosa besar syariat zahir. Mana dosa besar syariat zahir? Tak semayang, besar dosa tu. Tak puasa, besar dosa tu. Berzina, berjudi, minum arak, ni besar dosa. Itu dosa syariah dipanggil. Dipanggil dosa furung agama. Dosa furung agama, cabang agama. Dosa riya, dosa takabur, dosa besar belaka itu. Tapi hak Mu'tazilah ni dosa pada usul agama, pada pegangan. Hak ni lebih besar daripada dosa besar hak furung agama tadi. Tinggal semayang tu saya cerita lah bab dosanya. Dosa yang amat besar. Tetapi besar lagi dosa akidah Mu'tazilah. Atas pandangan kata dosa besar bukan kafir. Atas pandangan kata kafir, habis dah lah tu. Ada boleh dah kafir. Atas pandangan Mu'tamad kata dosa besar, nak banding dengan dosa besar furung agama tadi, besar dosa besar akidah ni lagi. Kemudian contohnya dosa besar berjudi, berzina, minum arak. Tidak adalah orang berjudi, berzina, minum arak 24 jam. Tidak ada. Jadi dia berjudi, malaikat pun catat dosa besar. Dia minum arak, malaikat pun catat dosa besar. Dia berzina, malaikat pun catat dosa besar. Dia berhenti dah, maka setakat itulah dosa besarnya. Kemudian dosa apa pula? Dosa kerana meninggalkan kewajipan bersegera taubat. Itu dosa lain. Dosa besar berjudi, berzina, minum arak, setakat itulah malaikat catat. Dosa tu jadi bertambah besar ke tak? Tidak, setakat tu malaikat catat. Tapi apabila tidak bertaubat, malaikat catat dosa lain pula, dosa kerana meninggalkan kewajipan taubat, yang mana kewajipan taubat adalah kewajipan ijma' ulama. Itu dosa lain. Ada dah. Kalau orang ni bertaubat kemudian
Yang pertama, dia wajib bertaubat daripada dosa besar berjudi tadi. Dosa besar berzina, dosa besar minum arak. Dan dia kena bertaubat pula daripada dosa kerana melengah-lengahkan taubat. Ada ni. Jadi melengah-lengahkan taubat ni dosa lain pula. Dosa berjudi dosa lain. Dosa berzina dosa lain. Lepas berjudi berzina, dia tidak bertaubat. Bertaubat tu kewajipan tu. Tidak bertaubat dosa lain pula. Dia bertaubat kemudian berarti dia melengahkan taubat tu lama. Dia kena bertaubat daripada dosa kerana melengahkan taubat. Jadi dua taubat lah di situ. Tapi kita nak cerita tadinya, orang berjudi, berzina, minum arak, mereka catat dosa besar di saat mereka berjudi, berzina, minum arak. Tak ada orang berjudi, berzina, minum arak sepanjang masa, tak ada lah. Kemudian dosa akidah Mu'tazilah ni lebih besar daripada dosa besar berjudi, berzina, minum arak, dan malaikat akan catat setiap saat. Pada ni, malaikat akan catat sebesar-besar dosa, lebih besar daripada dosa furu' agama, berjudi, berzina, minum arak. Dosa usul agama, bukan dosa furu' agama, lebih besar dosa hak usul agama pegangan. Satu, malaikat catat setiap saat dosa besar tu. Walaupun ketika dalam sembahyang dengan akidah yang sesat ni. Walaupun dalam bulan Ramadan dengan akidah yang sesat ni. Walaupun ketika berada di tanah haram Mekah dengan akidah yang sesat ni, malaikat akan catat setiap saat. Ada ni. Oleh kerana pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir semayang sah, puasa sah, mengerjakan haji sah. Tapi bayangkan pahalanya di mana? Kita sembahyang sujud kepada Allah, tapi kita tidak mengenal Allah yang menentukan perkara baik dan jahat. Sembahyang sujud kepada Allah, tapi kita tidak berakidah dengan akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pahala sembahyang. Kita masuk bulan Ramadan, lapar kita sampai ke petang. Bersandar dah kitanya lapar, nak ke buluran dah laparnya. Tiba-tiba kita berakidah dengan akidah yang terpesong, tidak mengenal Allah yang menentukan baik dan jahat. Pahala puasa nak duduk mana walaupun sah sekalipun. Pergi Mekah habis duit banyak mana, tapi akidah macam mana? Ada ni. Pergi Mekah setakat khusus haji. Khusus haji lah. Sebab mengerjakan haji mesti kena ada ilmu. Tapi bukan khusus haji saja. Ngaji akidah molek. Kalau nak jadi bekal akhirat. Kalau setakat nak ada di hadapan tu haji, hajjah, okey je lah. Tapi ngaji akidah, boleh nama haji juga, boleh nama hajjah juga. Kalau nak mengerjakan haji sebagai bekal akhirat, comel akidah molek. Semayang kena comel tiang agama. Kalau semayang tak nak terima, pahala haji nak buh mana? Inilah cerita orang dulu-dulu ni payah boleh pergi Mekah. Orang dulu-dulu kalau boleh pergi Mekah seorang tu gak satu kampung atau. Ada ni satu kampung atau. Sebab apa? Payah nak pergi Mekah. Sipang duit tu daripada muda lagi sedikit, si tua baru boleh pergi Mekah. Dah sama dengan orang sekarang ni muda-muda pergi Mekah dah. Sebab apa? Duit dia banyak dah. Muda-muda tu wajib dah mengerjakan haji. Bila orang ni kuasa, berkemampuan, wajib haji. Walaupun umur dia baru 25, umur dia baru 30, dah dia berkemampuan. Dia kerja gaji besar. Bila kau berkewajipan haji? Apabila orang ni ada kuasa. Umur tak kira. Ada ni. Dia balik umur 15. Tapi dalam simpanan dia banyak duit.
Mak ayah dia beri duit ke mak ayah orang kaya lah ni. Dalam simpanan anak ni banyak duit. Anak tu balik saja berkewajipan haji dah atas batang tekak dia. Sebab apa? Sebab dia berkemampuan. Kau ingat haji ni wajib pada orang tua. Orang dulu ni timbul haji wajib atas orang tua ni sebab tua baru berkemampuan. Tua baru berkemampuan duk sipang, tua baru berkemampuan. Bukan tua baru wajib haji. Berkemampuan tu barulah wajib haji. Tapi orang dulunya tua baru berkemampuan. Bila berkemampuan mengerjakan haji, orang tua dulu dia kemah balik bab akidah. Dia kemah balik bab semayang. Akidah comel dah. Semayang dengan ilmu dah. Duk belajar semua di masjid surau orang dulu. Tapi boleh pergi Mekah ni diulang balik pula. Sebab apa? Sebab pergi sekali je. Padat ni. Ulang balik pula. Kemah balik pula hak ilmu akidah dengan ilmu semayang. Walaupun akidah comel loteng dah. Ni sebab waktu dulu ni balik Mekah soleh sampai ke mati. Orang sekarang tak sedar pergi Mekah. Sedar-sedar, saya tak ada baru ni. Tak ada gimana? Pergi Mekah macam melancong je. Kak je bagi dia. Ada ni. Tapi macam mana dengan ilmu akidah? Tak pernah bicara. Kalau katalah kuliah tu sebelum tu ada kuliah tauhid pegangan. Habis kuliah tu ada pula khusus haji. Dia takkan mari pada masuk kuliah. Takkan mari. Dia hanya mari khusus haji je. Dia akan hanya mari khusus haji saja. Tapi orang yang menghadiri kuliah fardu ain ni, apabila ada khusus haji, hak tak ada urusan, ditunggu. Walaupun dia tak pergi Mekah pun, ditunggu je lah dah di situ dah. Baru tak perlu pun sebab dia bukan nak pergi Mekah pun. Nama dia tak naik pun. Ataupun dia pergi dah misalnya. Tapi ditunggu juga nak dapat kelebihan majlis ilmu. Hak mana balik tu baliklah. Tapi hak mari kemudian tu, dia tak akan mari pada masa kuliah. Bukan dia bosan pula dengar dia nak masuk dalam kawasan masjid, orang kuliah fardu ain keluar. Jadi jerembung dia. Bosan pula dia, aku nak khusus haji ni. Faham tak ni? Tu bahagian masing-masing. Ini hak dalam kitab mengatakan tertipu dengan hanya Mekah Madinah. Tapi hak kewajipan-kewajipan asas tidak dipedulikan. Lepas tu orang yang penceramah khusus haji ni macam mana? Dia peringat tak kepada orang yang nak menunaikan haji tu? Ni saya ni khusus haji, ni tugas saya. Tapi balik nanti kena belajar akidah molek. Belajar semayang tiang agama molek. Betul hati molek di Mekah ni lillahi ta'ala. Hak saya ajar ni untuk hukum pekoh haji. Seumpama tu alhamdulillah lah. Mana khusus haji ni untuk bahagian pekoh. Bahagian akidah kemah molek. Kalau tidak saja je pergi Mekah. Lepas kewajipan haji sekali sama hidup. Tapi pahalanya mana? Sebab apa? Sebab kalau berpegang akidah seumpama ni, akidah Mu'tazilah perkara jahat, bukan datang dari ketentuan Allah, malaikat catat dosa besar setiap saat ketika berada di tanah haram Mekah. Sebab tu orang yang faham bab ilmu akidah ni, walaupun belajar sudah berulang-ulang, dia tetap nak belajar juga. Padahal tak payah dah. Belajarlah ilmu agama Allah luas laginya. Kita orang tua, kita setakat nak diri je. Gitu. Dia nak ulang juga walaupun benda hak sama je. Belajarlah ilmu tauhid hak dalam fardu kifayah tu. Tak capai dia kata waktu tinggi sangat. Belajar pun tak boleh nak turut. Sebab apa? Kita tinggi sangat kita tauhid tu. Hak fardu kifayah. Jadi hak fardu ain hak akidah ni selesai dah. Tapi apa nak belajar juga? Salah sini tak ada. Habis. Dalam sembahyang di bulan Ramadan di tanah Mekah, malaikat akan catat setiap saat dosa besar. Akidah Mu'tazilah perkara jahat bukan datang daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah
Allah hanya mengetahui sahaja. Saya cerita seumur dah, saya sendiri pun punca tekan fokus bab akidah ni kerana ketentuan jahat tu lah. Kerana ketentuan jahat. Saya mula-mula mengajar pun begitulah. Ikut kepada orang. Minta kelas nak kitab apa? Kitab pekoh semayang. Alhamdulillah lah. Sebab itu tiang agama. Ajarlah kitab pati musalli. Maksud tu. Mula-mula. Tapi mengajar pesen ngaji pondok ni, walaupun mengajar kitab pekoh, dia akan selit bab akidah. Bukan tajuk akidah. Pati musalli mana bicara akidah, di situ bicara pekoh semayang. Tapi setuhlah bab akidah, setuhlah bab perkara jahat, qadar dan qada Allah, tiba-tiba tak lepas tangan. Kata macam mana ni? Orang tanya lalu dah, Ustaz, perkara jahat takkan datang daripada ketentuan Allah juga? Kata warna pula kita ni. Itu rukun iman yang ke-6. Cuba bilang rukun iman. Bilang samalah. Untung baik, untung jahat, qadar dan qada Allah. Dan untung jahat tu apa dia? Tu pinga-pinga. Tak kena ni belajar bab semayang, tiang agama betul. Tapi usuluddin tapak agama ni mana? Barulah fokus balik kepada tauhid. Saya baca masa tu pati faridah. Bukan faridatul faraid. Baca pati faridah masa tu. Tu punca dia. Sebab nak mengajar tauhid pada masa tu serung. Budak serung. Tak apa berani. Bab tauhid ni dia kena mahir sungguh-sungguh baru boleh mengajar. Jadi pekoh mudah. Pekoh kalau pekoh semayang mudahlah. Kalau pekoh muamalah, tak usah kata pekoh muamalah, pekoh zakat pun cukup cemakin dah So kata pekoh muamalah, pekoh munakahat, pekoh janayah, pekoh ibadat hak bab zakat tu pun tak apa nak kemah dah. Kalau setakat pekoh semayang mudah, sedap ngajar mudah. Jadi bila minta pekoh semayang sedang molek mudah. Tapi bila nak ajar ni, kita sendiri ni orang mengajar ni, dia kena beradab. Orang mengajar ni, orang belajar wajib beradab. Orang belajar dia kena beradab. Orang belajar pun lagilah kena beradab, kena berdisiplin dia panggil. Tapi biasanya orang mengajar ni dia fokus kepada adab disiplin pelajar. Adab muta'allim. Adab muallim, kena muallim, guru. Dan kita Syairus Salikin, adab orang belajar 7 sahaja. Adab orang mengajar 17. Tak boleh nak baca lah adab orang mengajar ni. 17 banyak sangat kena atas orang. Adab ni. Orang mengajar ni dia kena jaga adab. Dia kena jaga hak keutamaan ilmu. Dia kena jaga hak susunan ilmu. Jangan mari pakai ceramah je. Lepas tu minta supaya mengajar. Lepas tu ustaz baca kitab apa? Kau mana saya nak baca kitab apa pun? Jangan gitu. Kena usul dulu. Tempat yang minta kita mengajar, tanya. Tempat tu ilmu kitab tauhidnya ada kedok. Kitab pekohnya ada kedok. Kitab tasawuf fadha'anya ada kedok. Tu orang mengajar. Ni pakai ikut suka. Akhirnya beberapa malam pekoh belaka. Akhirnya beberapa malam tasawuf belaka. Tapi beberapa malam tauhid belaka tak pernah jumpa lagi. Tak pernah jumpa lagi. Masjid itu seminggu ada 7 malam. 3 malam tauhid tak jumpa lagi. Tak jumpa. Tak jumpa. Kalau pekoh jumpa dah. 1 malam pekoh, lepas tu malam esok pekoh, lepas tu lagi pekoh. Dah tauhidnya mana? Tasawufnya mana? Ada tempat tasawuf, pekohnya mana? Tauhidnya mana? Tapi tak jumpa lagi. Seminggu 7 malam tu 2 malam, 3 malam tauhid tak jumpa lagi. Mana agak ketinggalan tauhid ni. Kena tanya dulu molek, jangan pakai lagi rembah gitu je. Itu adab.
Jadi saya masa tu mikir pasal mana? Mikir pasal tauhid ni, Allah hak mudah je tauhid ni, hak asal. Maknanya orang belajar dah lah, mereka tak kenal, tak tahu suasana masyarakat, tak ada pengalaman. Jadi kalau nak belajar bab semaya tu comel sangatlah. Tak dulu bab tauhid, undur balik tauhid. Lepas tu kalau nak baca kitab fiqh pun, cari kitab fiqh yang ada tauhid di hadapan. Kitab Usyahul Afraq ada tauhid di hadapan. Kitab Hidayatus Sibiang ada tauhid di hadapan. Tu kitab fiqh tu. Kitab fiqh tapi ada tauhid di hadapan. Cari seumpama tu. Kitab Sulam Mubtadi ada tauhid di hadapan. Kitab Hidayatus Salikin panjangnya tasawuf ada tauhid di hadapan. Cari seumpama tu. Mana kalau diminta pekoh pun tak akan ambil pekoh semata-mata. Kalau macam kita duha ni ambil pekoh Muniyatul Musolli tak apa, sebab kita ada Faridatul Faraid. Sebab dia boleh 2 kitab. Kalau duha, kalau maghrib hanya sempat 1 kitab. Jadi nak minta pekoh, ambil pekoh ada tauhid di hadapan. Saya mengajar kitab Usyahul Afraq, pekoh bab semayang. Tauhid di hadapan tu dalam 1-2 muka surat. Tapi lama jugalah main ke tauhid tu. Masuk pekoh tu, masuk pekoh bertahun dah. Masuk tajuk pekoh. Habis dah tajuk tauhid di awal tu. Orang panggil ustaz tauhid lagi, tak tahu. Jadi gi tu lepas tu dia tanya, Wan Junaidi, ustaz mengajar malam tu ke? Dia kata malam tu. Dia pun kawan dia. Ustaz tauhid dia kata. Ustaz tauhid dia panggil. Padahal tajuk tauhid Isyah tu bertahun dah masuk pekoh. Sebab apa? Sebab masa bicara tauhid itu memang agak kritikal. Agak kritikal. Tapi nak ceritanya, kok mana pun minta pekoh pun ada tauhid di hadapan. Tu asal hak tekan bab tauhid tadilah bab perkara jahat. Memang orang kongsi sedutan hak perkara jahat ni, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, kongsi di grup masjid. Grup masjid. Bukan grup memancing. Ada tak grup memancing? Ada. Dia ada grup memancing. Dia ada grup sekolah gitu ada. Dia ada grup memancing ke? Dia ni ada grup basikal. Ada tak grup basikal? Ada. Dia ada grup basikal. WhatsApp tu nah. Aku perempuan grup membawang. Ke grup memasak. Grup memasak lah orang perempuan. Grup memasak. Ini grup masjid. Maknanya orang-orang memang kaki masjid. Bukan satu masjid. Beberapa masjid di kawasan bandar tu. Beberapa masjid. Bila share perkara jahat qada Allah, gempok. Terkejut. Perkara jahat qada Allah. Lepas tu pegangan kamu macam mana? Kalau kita kata kebanyakannya ayah haji belah Kedah. Dan macam mana kamu bersembahyang, macam mana kamu berpuasa Ramadan, macam mana kamu mengerjakan haji, akidah kamu sesat. Ini fitnah akhir zaman. Akidah yang fasik dosa besar, akidah yang bid'ah, akidah yang diada-adakan, bid'ah i'tiqadiyah. Ini neraka walaupun atapan dengan muktamad tidak menghukumkan kafir sekalipun. Tetapi apabila akidah dosa besar, sembahyang tak ada pahala, puasa tak ada pahala, buat apa-apa kebajikan pun tak ada pahala, yang adanya dosa semata-mata, termasuk dosa setiap saat malaikat catat akidah Mu'tazilah tadi. Macam mana iman kita? Macam mana kekuatan dalaman kita? Macam mana kita nak berhadapan dengan khatimah ujian akidah? Khatimah kesudahan kita
ujian akidah. Macam mana kita nak hadapi khatimah? Sebab apa? Sebab kita tidak ada amalan. Ada amalan apa? Semayang, puasa, tak tinggal. Tak ada amalan. Semayang hanya lepas kewajipan, puasa hanya lepas kewajipan, mengerjakan haji hanya lepas kewajipan, pahala tidak ada. Yang ada dosa akidah ni, sebesar-besar dosa yang malaikat catat setiap saat mula daripada umur baligh. Macam mana nak hadapi khatimah kesudahan? Atas pandang orang kata dok kapi, atas pandang kata kapi, ada benda tu kekal neraka selama-lamanya, walaupun semayang puasa dok tinggal sekalipun. Ingat baik ni, kena kemah molek. Hanya rukun iman sahaja. Baik jahat, qadar dan qada Allah. Belum bicara bab ikhtiar usaha yang tidak ada di tajuk rukun iman. Perkara jahat ni memang di tajuk rukun iman yang keenam. Baik jahat, cuma orang sekarang ni banyak sebut baik buruk, baik buruk. Bila sebut buruk ni dia pergi kepada miskin. Dia pergi situ. Sebab saya pernah dengar satu selok dalam radio, tajuknya khairihi wa syarihi lah tajuk dia. Sebab dia tajuk besarnya apa, wallahualam, sebab saya tak dengar daripada awal. Tapi sepanjang dia punya program itu memang bicara bab khairihi wa syarihi. Tapi khairihi wa syarihi, baik buruk, buruk, apa dia contohnya? Miskin, sakit, qawi. Ni sekarang satu buruk. Selama selok tu sepatah budak sebut kufur dan maksiat. Tak ada. Hak khairihi tu dia terjemah dengan buruk, sepatah budak sebut khairihi ni apa? Kufur dan maksiat. Sepatah budak sebut. Buruknya apa? Miskin, sakit, hak qawi ni. Saya ingat dia punya selok tu setengah jam lebih ya. Tunggu nak tengok dihuram macam mana hak kufur dan maksiat. Sebab dia tajuk tu khairihi wa syarihi. Tajuk besar saya tak sempat atau tak tahu dia punya tajuk besar. Tapi selama setengah jam lebih tu memang khairihi wa syarihi. Tapi syarihi buruk semata-mata. Tak sebut pun jahat, kufur dan maksiat. Kita ahli sunnah rukun iman yang keenam, baik jahat, dan riwayat yang lain khairihi wa syarihi wa hulwihi wa murrih. Ada baik jahat, qada dan qada, manis, pahit, qada dan qada. Hak pahit ni kita kata miskin, hak pahit ni kita kata sakit, hak kita kata covid ni hak pahit ni. Hak manis ni senang hidup, sehat tu hak manis. Khairihi wa syarihi wa hulwihi wa murrih. Baik, jahat, manis, pahit. Qada dan qada Allah itu lebih nyata. Adapun Mu'tazilah tidak. Perkara jahat bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Seseorang yang memilih sendiri akan kekufuran dan akan maksiat. Bila seseorang memilih untuk melakukan kekufuran dan maksiat, berhasil pekerjaan jahat tadi, kufur maksiat, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini tersebut dah berulang-ulang kali. Mu'tazilah pada perkara jahat yang dinafikan adalah qadar, tidak menafikan qada. Mu'tazilah pada perkara jahat yang dinafikan dari iradah, ilmu dengan kudrah, tidak dinafikan pada perkara jahat. Itu Mu'tazilah. Adapun kalaulah perkara jahat bukan datang dari ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, berhasil perbuatan jahat pun bukan datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu perbuatan manusia sendiri yang menghasilkan pekerjaan jahat. Itu Mu'tazilah yang kedua pula, tu hal lain pula bicara tu. Itu Mu'tazilah mana? Mu'tazilah Qadariyah ke? Itu bicara lain. Sebab di Mu'tazilah ni dia puluh dia punya aliran dia.
Nama Mu'tazilah. Mu'tazilah nama besar. Macam contoh ginilah. Ajaran sesat. Itu nama besar. Ajaran sesat ni ada banyak pula ni. Ni pesen ni, ni pesen ni, ni pesen ni. Pada ni. Ajaran sesat lah. Tapi di bawah tu bukan sama. Faham? Lain-lain, bukan satu grup, bukan satu kumpulan. Tapi nama besarnya ajaran sesat. Ni samalah juga. Nama besarnya Mu'tazilah. Apa tu di bawah tu? Dalam Qamuh Marbawi, Mu'tazilah ni kata ada 20 golongan. Dia tak begitu. Dia kata ada 20 golongan hak Mu'tazilah ni. Jadi hak menafikan perkara jahat ketentuan Allah tu satu fahaman Mu'tazilah yang terpesong. Tiba-tiba berhasil perbuatan jahat dilakukan bukan perbuatan Allah, perbuatan hamba sendiri. Perbuatan hamba macam mana? Hamba bekah macam mana? Sebab hamba ni makhluk tak boleh bekah. Menentukan perkara jahat bukan Allah Ta'ala dah. Hamba sendiri yang menentu untuk melakukan perkara jahat. Allah hanya mengetahui. Berhasil pula perkara jahat ni pula bukan Allah juga yang menghasilkan, yang menjadikan, yang bekah. Hamba sendiri pula dah. Tu salah kok lain pula. Jadi berhasil perbuatan jahat ni perbuatan hamba. Perbuatan hamba pula. Jadi hamba bekah, bukan perbuatan Allah, bukan perbuatan Allah. Ni akidah lain pula ni. Dah hamba bekah tu bekah macam mana? Hamba ni makhluk. Hamba bekah dengan tenaga, kudrah yang baharu ataupun kekuatan, rank yang ada di kita yang Tuhan letak. Dia kata gitu pula. Sekarang hamba bekah sendiri. Dengan kudrah, dengan tenaga, dengan rank yang Tuhan letak di hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Itu grup lain pula tu. Tetapi kalau hamba memberi bekas dengan kudrah tenaga hamba sendiri yang tidak datang pun daripada bukan kudrah hamba tu datang daripada Allah, semata-mata tenaga hamba yang bekas, tu kafir. Itu bukan Qadariyah. Qadariyah ni memang hamba bekas tetapi dengan kudrah tenaga yang Tuhan letak di hamba. Tu Qadariyah. Tapi kalau hamba bekah dengan kudrah ni, tenaga sendiri kita ni yang bukan datang daripada Allah, dengan diri tenaga itulah yang bekah, tapi kudrah tu bukan datang dari Allah. Itu kafir, bukan Qadariyah tu. Itu kafir ijma'. Tak ada khilaf tu. Jadi kalaulah perbuatan jahat terhasil, jadi bukan datang dari perbuatan Allah juga, bukan ketentuan Allah. Itu dah Mu'tazilah nak dalam kitab kita ni. Berhasil bukan perbuatan Allah pula. Itu Mu'tazilah lain. Tahap mana hak diterpesong tu? Tahap yang sama. Kalau Qadariyah khilaf ulama kafir ataupun fasik lagi mubtadi'. Ada tahap tu ke? Ataupun hamba bekas sendiri-sendiri dengan tenaga yang ada di hamba yang bukan datang daripada Allah yang jadikan. Itu kafir, tu bukan Mu'tazilah. Itu bab lain pula tu. Kita bicara sekarang tajuk iradah. Mu'tazilah menafikan iradah pada perkara jahat. Situ. Mu'tazilah menafikan iradah pada perkara jahat. Tapi tidak menafikan kudrah. Berhasil adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berhasil pun bukan perbuatan Allah, perbuatan hamba dengan tenaga yang Tuhan jadikan di hamba. Itu Mu'tazilah yang kedua. Itu akidah Mu'tazilah Qadariyah. Satu akidah Mu'tazilah pun padang dah dosa besarnya. Dua akidah Mu'tazilah semayang tak tinggal, puasa tak tinggal. Ke mana nak pergi? Simple saja. Sedikit saja. Macam dia sebut sama-sama lah. Atas bahagian masing-masing. Atas bahagian masing-masing. Bagi seseorang syurga ketetapan azali,
celaka seseorang neraka ketetapan azali. Kalau ketetapan azali, orang ni orang yang bahagia, orang yang sa'idun, akhirnya Tuhan akan buka hidayah kepada jalan yang bahagia. Hok dalam hadis ila zira' tu, ingat tak hadis ila zira', malaikat sehasta tu. Dalam hadis itu wa syaqiyun aw sa'idun. Syaqiyun celaka. Summa yursalu alaihi al-malak fayanfakh fihi ar-ruh wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Daripada nutfah 40 hari jadi alaqah, 40 hari jadi mudghah. Ini hadis cerita bab kejadian manusia. Nutfah air mani 40 hari jadi alaqah. Alaqah ni darah lah, darah beku, darah seketul. Itu alaqah. Daripada alaqah jadi mudghah. Mudghah ni jadi daging. Mana jadi orang kan lah, itu mudghah. Cukup 40 120 hari 4 bulan. Ada? Cukup 4 bulan, diutuskan atasnya malaikat. Maka malaikat petiupkan roh dan diperintah akan malaikat catat 4 perkara, 4 kalimah. Dicatatkan rezeki dia banyak mana, dicatatkan ajar dia bila, amal pekerjaan dia, kemudian wa syaqiyun aw sa'idun, celaka ataupun bahagia telah dicatatkan. Wa syaqiyun aw sa'idun, celaka ataupun bahagia. Celaka ataupun bahagia. Tapi Nabi mulakan dengan celaka terlebih dahulu. Nabi mulakan dengan celaka terlebih dahulu. Syaqiyun ni ahli neraka, sa'idun ni ahli syurga. Nabi pun kata, wa wallazi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah. Al-jannah dululah. Sebab ni syaqiyun. Sebab Nabi, saya kadang-kadang tukar tu mana dulu hak Nabi sebut, syaqiyun celaka ataupun sa'idun. Nabi sebut syaqiyun dahulu, maka Nabi pun sebut syaqiyun lah. Inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ini celaka. Nabi kata sesungguhnya seorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga sehinggalah tidak ada antaranya antara seseorang dan antara syurga melainkan sehasta. Syurga dah dianya, tapi telah terdahulu atasnya ketetapan bahawa ianya adalah orang syaqiyun celaka. Maka di akhirnya beramal dengan amalan neraka, mati dalam keadaan amalan neraka, maka akhirahnya masuk neraka, ana syaqiyun. Hak yang kedua pula Nabi kata, wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Hani hak sa'idun, orang bahagia. Seseorang kamu beramal dengan amalan ahli neraka, tidak adalah antara seseorang kamu dengan neraka melainkan sehasta. Mana neraka dah lah, jahat sangat ni neraka dah. Maka telah terdahulu catatan ketetapannya dia orang yang sa'idun, orang yang bahagia. Maka dia bertaubah, kemudian dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia mati dalam keadaan ketaatan, akhirnya syurga. Ni orang yang sa'idun, orang bahagia. Hak yang pertama, huraian ulama jarang-jarang berlaku. Yang pertama jarang-jarang berlaku. Hak beramal dengan amalan ahli syurga sungguhlah. Kemudian Tuhan tarik taufik hidayah, dia jadi
ni melakukan maksiat itu jarang-jarang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala malu untuk menarik taufik hidayah daripada seseorang. Kalau berlakunya jarang-jarang, bukan tidak ada. Adapun kalau pada masa sihat, semayang dok tinggal, berjemaah dok tinggal, siapa masa uzur tak ambuh semayang. Masa mana tu? Sebut semayang pun marah. Isteri sebut semayang pun dia marah. Anak sebut semayang pun dia marah. Masa sehat, masjid surau semua berjemaah. Itu termasuk golongan pertama ni. Sebab apa? Sebab tak semayang dah ni, mati nak ada semayang ni. Itu amalan ahli neraka tu. Sebelum tu dia beramal dengan amal ahli syurga, semayang tak tinggal. Amal ahli syurga sungguh ke? Hak semayang tu dengan ilmu semayang, dengan ilmu akidah semayang. Ada bukan amalan syurga, dia amalan neraka daripada dulu lagi sampai ke mati. Di semayang pun hukum tak semayang juga kalau tanpa ilmu. Cuma Tuhan nyatakan di akhir tu dengan tak semayang. Sebelum tu semayang, tanpa ilmu tak semayang juga nama dia. Bukan golongan pertama tu. Ada ni. Alhamdulillah lah setakat hok kena hok orang betul-betul belajar siapa ke mati semayang. Alhamdulillah siapa ke mati semayang. Susah duduk hospital pun nak semayang. Ini kita ambil kisah sebagai pengajaran lah. Siapa ke doktor pelik. Sebab apa? Dia tanya semayang je. Sebab dia rasa macam lama. Lama-lama dia terlampau. Tak masuk lagi waktu semayang ke, tak masuk lagi waktu semayang ke, nak semayang. Masa waktu je, anak menantu dia pun buat. Siapa lah dia mati di hospital. Mana masa tu kena angin yang pertama. Angin ahmar yang pertama. Akan molek lagi. Semayang. Siapa kesudah? Kena yang kedua di hospital tu, koma, bawa mati. Tapi nak cerita ni, semayang. Tanya semua semayang. Ada orang yang uzur berat dah. Last kali semayang berat pun. Last kali semayang terakhir seperti segar. Tuan gitu dah. Bahagian dia gitu. Mana semayang terakhir tu seperti segar. Kena-kena segar terakhir Tuhan beri. Tapi akhirnya meninggal dengan semayang tu yang terakhir. Semayang sebelum tu semayang. Tapi dalam keadaan nampaklah keletihan. Hal terakhir Tuhan beri segar. Ini orang semayang yang sebenar dengan ilmu. Tak pernah tinggal majlis ilmu. Semayang tapi ilmu. Sampai masa sakit tak semayang. Itu bukan golongan pertama ni. Hak beramal dengan amalan ahli neraka, ahli syurga. Bukan. Jadi yang pertama tak banyak. Hak sebenar ni hak beramal dengan amalan ahli syurga. Bukan tidak ada. Hak banyaknya adalah golongan yang kedua. Beramal dengan amalan ahli neraka. Kalau mati neraka lah. Tapi kita dapat azalinya, dia adalah orang bahagia. Akhirnya dia bertaubat, dia beramal dengan amalan soleh, dia mati dalam keadaan dengan amalan soleh, syurga. Hak ni hak banyaknya. Kita jangan faham golongan kedua ni siapa? Masa muda berjudi, berzina, minum arak, cukup 4 tapak. Faham tak cukup 4 tapak? Apa maksud cukup 4 tapang? Ada belaka. 4 tapang tu maksud dia? Saya pun benarnya tiru cakap orang je. Tapang tu apa dia tapang? Tapang tu apa dia? Oh, mana kiri kanan belakang depan tu tapang. Atas bawah. Maknanya perkara jahat tu buat belaka lah. Mana cukup 4 tapang tu. Dah tapang tu benar tapang? Yelah hebat lah cukup 4 tapang. Dek tapang tu makna apa? Yelah cukup 4 tapang. Tapang makna apa? Jawapan tak betul tu. Kemah molek lah, hebat lah. Bukan jawapan. Tapang tu apa dia? Tapang tahu dia. Cakap saja je lah, tak tahu ke makna.
Faham tak tapi tak tahu. Faham lah, cukup Pak Tapang ni kalau kita kata kau serba-serbi lah. Saya faham tu serba-serbi tu, tapi maksud sebenar tu, tapi faham lah. Maknanya dia ni ada belaka kejahatan. Tu golongan kedua. Bukan tu saja. Bayangkan kalau seseorang balik dengan akidah Mu'tazilah. Cukup Pak Tapang tak? Walaupun tak pernah berjudi, tak pernah berzina, tidak pernah minum arak, semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, tapi akidah yang besar-besar. Dah cukup Pak Tapang? Badak ni. Kita nampak orang berjudi, berzina, minum arak je cukup Pak Tapang. Alhamdulillah, hari tua dia bertaubah. Bertaubah tu macam mana bertaubahnya? Dengan ilmu dan amal. Tapi kalau hari tua pergi masjid saja, belajar pun tidak, itu bukan panggil taubah, itu panggil tak ada arah sebab tua pergi duduk masjid. Taubah yang sebenar, taubah dengan ilmu, itu taubah yang sebenar. Tapi nak sebut di sini bukan hanya kita faham orang yang berjudi, berzina, minum arak, tak sembahyang, tak puasa saja cukup Pak Tapang, beramal dengan amal ahli neraka. Orang yang berpegang akidah Mu'tazilah ni lah, akidah bid'ah, akidah ahli neraka. Tapi dah ketetapan azalinya dia orang sa'idun, orang bahagia, comel-comel tuang susung dianya, belajar, lepas tu sedarlah akidah salah, bertaubat segera, kemudian perbanyak wa amal, mati dalam keadaan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan amal yang soleh, mati pula mati dalam belajar, tu mati syahid, mati dalam belajar ilmu untuk menghidupkan agama. Nabi kata akan bersama dengan Nabi dia dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang kedua. Golongan kedua ni lah kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayang kalau Allah Ta'ala mati kita semayang tak tinggal, kita puasa tak tinggal, anggapan kita kalau mati pun tak bimbang dah. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, kena-kena kita akidah sesat. Tapi alhamdulillah Tuhan panjang ke umur kita, Tuhan beri taufik hidayah kita belajar mengikut asas, mengikut ini susunan ilmu, keutamaan ilmu. Itu bahagian masing-masing. Bagi kitanya kena perbanyakkan bersyukurlah, bertaubat kepada Allah dan perbanyakkan bersyukur. Betul? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ya, orang yang mengamalkan masjid Allah yang beriman. Tapi tidak semestinya orang yang ada di masjid tu orang beriman. Puak-puak Abdul bin Ubay masjid Nabi lah juganya. Masjid Nabi lah juga. Puak-puak Abdul bin Ubay ni kalau Nabi keluar dari bilik Nabi nak masuk ke masjid, puak dia ni duduk lilah pada biar nampak muka dia. Panggil apa? Lilah panggil dah. Sekarang Nabi keluar daripada bilik Nabi masuk ke masjid, puak munafik ni nak Nabi nampak muka dia biar Nabi kata dia ada. Macam orang ginilah pekerja yang tidak jujur. Bos mari lilah nak tunjuk muka dia, bos hilang dia. Ni pekerja yang tak jujur. Bos ada nampak. Bos tak ada. Ni puak munafik ni nak nampak dia ada. Mana apa ni? Duduk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tapi sepatutnya orang yang makmurkan rumah Allah ni di masjidlah tempat yang suburnya ilmu. Cukup lah. Yelah, dia nak pergi masjid sama-sama. Dia ada cetusan rupa kebaikan, tetapi terkadang cetusan rupa kebaikan ni daripada syaitan, bukan daripada malaikat mulhim. Tu dinyatakan dalam kitab Minhajul Abidin. Terkadang cetusan tu tipu daya daripada syaitan. Pergi masjid. Orang ngajar balik. Orang ngajar pun akak punggung. Takkan masuk umpama tu.
Masjid ni umpama rumah yang kedua. Tapi jangan ada orang ngajar. Orang ngajar kat punggung. Bawa dengan anak-anak didik anak seumpama tu. Orang mengajar kita balik. Ada ni. Kalau tak mengajar, duduk di masjid, tak balik. Mengajar je kat punggung. Dah faham tak ni? Ni kadang-kadang cetusan rupa kebaikan tapi tipu daya daripada syaitan. Jadi kita balik waktu tadi tu, hak golongan yang kedua, mana beramal dengan amal ahli neraka sehingga kan dia dengan neraka ni sehasta dah. Tapi ketapan azalinya orang yang sa'idun, orang bahagia. Atau kata bahagia masing-masing. Celaka bahagia masing-masing. Baik jahat, iman ta'ah, kufur maksiat, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada azal. Segala perkara akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita masih lagi akan sambung hak di wajib atas kita beradab serta dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.